profesor dalam bidang matematik, Dr. Gary Miller. Beliau pernah menjadi profesor di University Toronto di Kanada. Pada tahun 1977, dalam masa yang sama beliau sebagai seorang profesor, beliau juga sebagai seorang mubalik agama Nasrani. Pada tahun 1977, beliau bercadang untuk mengkaji tentang agama Islam. Bagi tujuan utama dia mengkaji agama Islam adalah untuk mencari kesalahan Al-Quran dan cuba pesongkan akidah umat Islam agar bawa kepada agama Nasrani. So apabila dia mengkaji Al-Quran, perception beliau pada awal mengkaji Al-Quran, dia katakan Quran adalah kitab kuno yang diturunkan 1400 tahun yang lalu, kitab padang pasir yang tidak ada value untuk zaman moden ini. Namun apabila dia mula membuka helaian lembaran-lembaran Al-Quran, jiwa dia mula berubah. Berbagai penemuan-penemuan yang beliau temui. Beliau sebagai seorang mubalik Kristian memahami dalam Bible ada cerita-cerita tentang Jesus. Pastinya dalam Al-Quran akan ada cerita tentang anak Nabi Muhammad, Fatimah, isteri Nabi Muhammad, Khadijah, Aisyah dan sebagainya. So dia cuba carilah surah-surah Aisyah, surah Fatimah, surah Khadijah. Dan beliau terkedu. Tak ada. Dalam Al-Quran tidak ada surah Aisyah, tidak ada surah Fatimah, tidak ada surah Khadijah. Sebaliknya ada surah Maryam. Bagaimana surah ibu Jesus, ibu Nabi Isa AS ada dalam Al-Quran? Beliau teruja. Dan bila beliau mengkaji lebih detail, beliau lebih teruja bagaimana Al-Quran menceritakan tentang Jesus, menyebutkan nama Jesus ataupun Nabi Isa 25 kali. Sedangkan Al-Quran hanya menyebutkan nama Muhammad sebanyak 4 kali saja. Dan disebutkan nama Ahmad sekali. Jadi total 5 kali lah. Dalam surah Saf, dalam surah Ali Imran ayat 144, dalam surah Al-Ahzab ayat 40, dalam surah Muhammad ayat yang kedua, dalam surah Fatir ayat 29, disebutkan nama Muhammad dan nama Ahmad. Namun Al-Quran menyebutkan nama Jesus sebanyak 25 kali. Dan tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan tentang nama Jesus yang menghina dan mengutuk nama Jesus. Bahkan menyanjung, memandang tinggi Nabi Isa AS. Beliau mula teruja. Apakah kitab ini? Kemudian beliau memahami tentang agama Yahudi dan agama Kristian. Beliau tersentuh apabila membaca ayat Quran dalam surah Al-Maidah ayat 82. Di mana Al-Quran menjelaskan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling kuat memerangi umat Islam ialah di kalangan orang Yahudi dan orang yang syirik pada Allah SWT. Dan dia memerhatikan sepanjang sejarah selama ini orang Yahudi memerangi umat Islam. Dan dia berkata, kalaulah orang Yahudi cuba untuk meyakinkan umat Islam, berpura-pura untuk berbuat baik dengan umat Islam. Tengok kami buat baik dengan umat Islam. Berarti apa yang Al-Quran ceritakan kami musuh Islam ini tak betul. Untuk sekadar menafikan Al-Quran. Tetapi sepanjang sejarah tidak pernah berlaku. Dan ayat berikutnya disebutkan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzi qalu inna nasara. Dan kamu akan dapati orang yang mudah untuk berkasih sayang dengan umat Islam ialah orang yang berkata sungguhnya kami orang Nasara, orang Kristian. Kerana apa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Kerana di antara mereka, di kalangan mereka ini ada padri-padri, pendeta-pendeta yang tidak sombong dan mereka membaca kitab. Dan Dr. Gary Miller, dia tahu Bible. Bila dia sebutkan ayat ini, dia baca ayat ini, dia teruja. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang padri-padri yang memahami Al-Quran, jiwanya akan tersentuh. Dan benar jiwa dia tersentuh. Tambah lagi, apabila dia melihat dalam Bible banyak beberapa ayat yang bercanggah antara sama-sama lain. Dan dia mencari percanggahan-percanggahan dalam Al-Quran. Sebagai seorang saintis, orang yang pakar dalam bidang matematik, yang belajar sains, metod untuk kita memastikan bahawa satu kajian itu betul, tidak ada kesalahan langsung. Dan dia mengkaji Al-Quran untuk mencari kesalahan Al-Quran. Tetapi dia teruja apabila membaca surah An-Nisa ayat 82. Apabila Allah SWT menjelaskan, afala yatadabbaruna al-Quran, wahai manusia, apakah kamu tidak bertadabbur dengan Quran? Walau kana min indi ghairillah
lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalaulah Quran ini datangnya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nasib akan ada percanggahan di sana sini. Dia cuba cari daripada lembaran-lembaran ayat Quran, helaian-helaian Al-Quran ini, ayat Al-Quran, di manakah percanggahan ayat di sana sini? Ironiknya dia tak jumpa percanggahan. Bahkan yang beliau temui banyak fakta-fakta saintifik yang ada dalam Al-Quran. Tambah lagi, apabila beliau membaca surah Al-Anbiya ayat 30, beliau memang tersentuh dengan ayat ini. Surah Al-Anbiya ayat 30, di mana ayat ini menjelaskan awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Wahai orang-orang kafir, tidakkah kamu lihat bahawa sesungguhnya langit dan bumi adalah merupakan asalnya pada satu objek yang padu, lalu kami pisahkan kedua-duanya. Pada ketika itu, baru sahaja pemberian Nobel Prize pada tahun 1973 diberikan kepada seorang saintis Rusia yang bernama Georgia Gamow yang membicarakan tentang Big Bang Theory. So, Big Bang Theory menyatakan bahawa asal-usul kejadian bumi ini asalnya adalah satu objek. Kemudian berlaku satu ledakan yang besar. Dan ledakan besar inilah dinamakan Big Bang Theory. Dan dengan kajian ini, Georgia mendapat anugerah Nobel Prize pada tahun 1973. Dan Dr. Gary Miller mula mengkaji Quran pada tahun 1977. Apabila dia membaca ayat ini, dia menyatakan, bukankah ayat ini selari dengan penemuan Big Bang Theory? Bagaimana Big Bang Theory yang baru mendapat anugerah Nobel Prize pada tahun 1973 telah disebutkan oleh Muhammad sejak 1400 tahun yang lalu. Dia bersedia menyatakan bahawa mustahil perkara ini boleh disebutkan oleh Muhammad 1400 tahun yang lalu. Pastinya fakta-fakta ini bukan datang pada Nabi Muhammad. Kemudian beliau mengkaji beberapa sejarah dalam Al-Quran. Dalam minggu lepas saya jelaskan bagaimana Dr. Maurice Bucay memeluk agama Islam apabila mengkaji tentang Firaun kan. Tapi di sini Dr. Gary Miller dia mengkaji cerita tentang Abu Lahab, bapa saudara Nabi, yang turunnya surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Cilakalah tangan Abu Lahab. Akhir ayat itu menyatakan bahawa sayaslana ronda talahab. Dia akan diazab dalam api neraka, mati sebagai orang kafir. Dr. Gary Miller menyatakan bahawa Abu Lahab ada masa antara 10 hingga 12 tahun sejak turunnya ayat ini sebelum kematian beliau. Abu Lahab boleh berpura-pura untuk memeluk agama Islam. Lihat, Quran menyatakan aku mati sebagai bukan orang Islam. Sekarang aku masuk Islam. Jadi Quran tak betul. Tapi dalam sejarah Dr. Gary Miller menyatakan bahawa Abu Lahab tidak pun pernah even pretend berpura-pura untuk memeluk agama Islam. Bahkan jelas 11-12 tahun turun ayat ini, Abu Lahab mati sebagai orang kafir. Membenarkan cerita Al-Quran ini benar. Menyebabkan pada tahun 1978, akhirnya Gary Miller mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam. Dan dia menulis satu buku yang cukup menakjubkan, bertajuk The Amazing Quran, keajaiban Al-Quran, mengkaji Al-Quran, fakta-fakta saintifik, fakta sejarah yang telah pun diceritakan oleh Al-Quran mustahil dapat dibawa oleh orang yang bernama Muhammad yang tak tahu baca, tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Dengan fakta-fakta ini, perbandingan agama dengan Al-Quran, akhirnya Dr. Gary Miller memeluk agama Islam. DJ Syafiq dan DJ Wana. Itu dia, satu demi satu bukti yang juga kebongkaran sebenarnya ilmu dalam Al-Quran itu dibawakan kan. Masya Allah, itu baru satu cerita kan, macam